Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kedua tua dan kawan-kawan. Okey, ini adalah kita punya video assignment learning. Okey, berkaitan dengan high rate berkaitan dengan high rate hazard hazard identification, risk control, risk assessment and risk control. Okey. Okey, kenapa kena buat high rate ya? Okey, berdasarkan pada OSHA Occupational Safety and Health 1994 Section 15 kurungan 2C berkaitan 2B berkaitan dengan membuat perkira-kiraan di tempat kerja, menganalisis hazard di tempat-tempat kerja. Okey, jadi high rate ni perlu dibuat lah. Kalau tak dibuat, kalau berlaku kemalangan boleh menyebabkan penalti maksimum 10,000 jika berlakunya kemalangan. Lagi-lagi tak buat high rate. Okey. Jadi ini dalam bahasa Melayu lah. Okay, kaedah penaksiran risiko ni. Okey, kita menggunakan kaedah iaitu yang pertama kita ada dua. Satu berkaitan dengan NIOSH, satu dia berkaitan dengan DOSH. DOSH keluarkan 5x5 ratio dia. Matrix ratio dia adalah 5x5. Oh, kenapa 5x5 ni? Okey, 5 ni menunjukkan kebarangkalian, 5 menunjukkan keterukan bersamaan dengan risiko. Okey, ini adalah formula dia. Ini adalah formula risiko bersamaan dengan kebarangkalian dikalikan dengan keterukan. Risk bersamaan dengan likelihood times severity. Okey, bagi contoh satu adalah nombor hazard yang pertama hazard A. Okey, kebarangkalian adalah 4. Keterukan adalah 4. So risiko dikalikan L kali S dapat 16. Okey, 2 pula B, hazard B. 1 kali 2. Kebarangkalian 1, keterukan 2. 1 kali 2 mendapat 2. So, merah tu adalah, kita tunjuk nanti. Kenapa merah, kenapa hijau, kenapa kuning. Okey. Macam mana kita nak dapatkan formula tersebut? Likelihood kali dengan severity. Okey, likelihood macam mana kita nak dapatkan pengiraan likelihood? Okey, nilai kebarangkalian, likelihood lah. Okey, kat sini kita ada kadar lah daripada 1 sehingga 5. Okey, kita tengok sekali. Paling atas sekali iaitu paling mungkin. Okey, kenapa kadar 5 ni adalah paling mungkin? Paling tinggi lah. Kita paling mungkin boleh berlakunya kemalangan jika ada hazard tersebut. Okey, contoh ni adalah hazard atau kejadian yang paling mungkin berlaku. Mungkin dalam satu hari boleh berlaku. Okey, mungkin pula. Kadar 4 mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa. Kemungkinan dalam 1 minggu sekali boleh jadi. Kadar 4. Dapat dijangka mungkin berlaku pada masa akan datang. Mungkin dalam masa sebulan sekali boleh jadi. Itu adalah ratio macam mana kita nak kira lah. Boleh berlaku. Okey, dan kadar yang dua adalah jarang sekali. Boleh diketahui berlaku selepas beberapa tahun. Mungkin dalam setahun boleh berlaku sekali. Okey, dan tidak dapat dijangka, boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku. Itu kadar 1. Mungkin orang kata mungkin tak pernah berlaku, tapi mungkin bakal berlaku lah. Tak pernah berlaku. Okey, inilah cara kita nak kira kebarangkalian. Mengikut kadar lah. Kalau paling atas sekali paling mungkin dalam hari ni juga kata kalau tak buat boleh berlaku aksiden terus. Itu paling 5 boleh berlaku. Itu contoh. Okey, kita tengok pada nilai keterukan, severity. Okey, kita tengok paling atas sekali adalah malapetaka. Malapetaka kita kira sebagai banyak kematian. 2 orang kematian dikategorikan sebagai malapetaka. 2 orang. Kalau seorang baru kita kira fatal, iaitu seorang. Kira-kira 1 kematian, itu baru ada pada kadar 4. Kadar 5 adalah berlakunya kematian lebih daripada 2 orang. Kerosakan harta benda dan pengeluaran tidak dapat dipulihkan. Sebagai contoh, kilang meletup. Production tak boleh jalan. Itu boleh menyebabkan malapetaka. Okey, fatal iaitu tadi kita sebutlah kadar 4 iaitu boleh menyebabkan kira-kira seorang kematian ataupun kerosakan besar harta benda jika hazard berlaku. Mungkin kerosakan harta besar yang berlaku ni tapi production masih boleh jalan lagi. Sebagai contohnya genset. Genset adalah tiba-tiba terbakar, tapi genset hanya digunakan waktu
waktu kecemasan saja, tapi genset pula terbakar kan. So dikira sebagai fatal lah. Itu. Sebab production boleh jalan lagi. So kadarnya 4. Okey. Seterusnya kadar 3, serius. Okey, kecederaan yang tidak fatal, hilang upaya kekal. Okey, ini berkaitan dengan kecederaan yang kita tak mati, tapi boleh menyebabkan kita terjadinya OKU. Sebagai contohnya, kita main bola, kita kemalangan, tangan kita patah, tangan tu ataupun hilang jari. Okey, kita hilang jari lah. Hilang jari ke, jari dah hilang, itu boleh menyebab, orang kata dah hilang upaya kekal, jari dah hilang, dah tak ada dah. Sampai bila tak ada jari. Okey, itu boleh menyebabkan kita punya kadar dah 3 lah. Okey, kalau orang kata kemalangan tapi masih ada jari lagi. Contoh jari kan. Semua ada tapi kemalangan, tapi dia tak jadi OKU. Kita klasifikasikan sebagai ringan lah. Ringan pun macam teruk jugalah. Contoh kalau patah tangan menyebabkan hilang upaya kekal. Hilang upaya. Tetapi bukan kecederaan kekal. Itu maksudnya. Contohnya kita kemalangan, patah tangan. Tapi tulang boleh bercantum balik. Dan tengok dalam keadaan yang baik. So maknanya dalam keadaan sementara, so kita dikatakan sebagai kadar 2. Sedikit saja ni orang kata lebih kepada lebam lah. Lebam, luka yang kecil, kecederaan jenis macam contoh kalau terkat dengan pisau, itu berkaitan dengan kadar 1. Kita tengok, lihat contoh perkiraan secara semi kuantitatif. Okey, hazard ni adalah pekerja membuang bahan yang tidak digunakan di tepi jalan belakang kilang. Maknanya dia buang sampah rata-rata. Objek tersebut kelihatan tajam menyebabkan luka. Itu adalah hazard. Atas adalah situasi. Unsafe condition. Kita ada dulu unsafe act dan unsafe condition. Sekarang itu adalah unsafe condition. Objek tersebut kelihatan tajam menyebabkan jari luka. Kalau orang jalan-jalan tiba-tiba nak cari barang, terkena benda tajam kan. Okey, kebarakan boleh berlaku. Okey, 3. Kenapa kita letak 3? Okey, kalau kita dah buang kat situ, tak dibersihkan, main buang rata-rata kan. Buang saja tiba-tiba ada barang yang benda tajam semua tu. Pekerja, kita tak letak 5 sebab apa? Dekat belakang kilang selalunya orang jarang lalu di situ. Jarang lalu. Tapi ada juga pekerja-pekerja yang lalu, mungkin sebab ada kerja lain lah. Lalu terkena pada lengan. Contoh terkena pada lengan bila tengah buat rolly kan. 3 tadi saya sebut adalah mungkin dalam sebulan sekali. Sebulan sekali boleh berlaku. So kita 3. Okey, seterusnya keturukan. Okey. Tadi dia telah menyebabkan jari luka. Okey, luka kita telah sebutkan tadi, keturukan ni adalah 1. Kita tahu tak 5, takkanlah tiba-tiba letak barang belakang tu kan. Tiba-tiba boleh meletup. Tak adalah kan. Tengok pada kita punya ni lah. Kalau tengok keturukan, okey, luka, okey 1. So 3 kali 1 dapat 3. Like L kali S dapat risiko adalah 3. Okey, 3 dikategorikan sebagai mana? 3 dikategorikan sebagai, okey, kita tengok dulu. Okey, ni adalah contoh matrik risiko lah. Siapa kita tengok dulu Okey, contoh 1 kali 1 dapat 1. Okey, 5 kali 5 akan dapat 25, paling tinggi. Itu contoh. Ni senang sikit lagi nak tengok. Tengok ada jadual, tengok pada kebaran kalian. Contoh dapat 3. Okey, kedudukan dapat 4. Okey, tengok. 3 dengan 4, 12. Okey, sederhana. Itu contoh dia. Okey. 1 sehingga 4 adalah keturukan 1 sehingga 4 adalah low maknanya boleh menyebabkan maknanya dari segi risk control adalah kita boleh cuma mengawasi sajalah. Dari segi risk control, ataupun kalau kita boleh buat jika perlu saja, jika perlu. Kalau untuk kadar risiko daripada 5 sehingga 16. 5 sehingga 16 adalah kadar sederhana, moderate, medium lah kita panggil. Kadar tersebut kita perlu action plan. Kita kena buat plan sekurang-kurangnya dalam masa 3 bulan siap. Paling lewat 3 bulan siap untuk disiapkan. Contoh kalau risiko tersebut adalah 7, risiko tersebut adalah 8. Kadar risiko adalah 8. Perlu
perlu kita buat perancangan. Safety committee akan buat perancangan bila kita kena buat. Sebab kenapa kena buat perancangan? Sebab masing-masing dia ada kerja hakikinya. So tak boleh nak terus buat. Sebab nanti bila terus buat, kerja-kerja lain akan terlambat. Contoh macam tu. Tapi sebab risk untuk moderate ni adalah risk yang kita kata masih kita kena tengok-tengok dulu. Plan kita boleh plan dulu. Tapi selewat-lewatnya 3 bulan. Okey, dan sekali hard adalah paling ni sekali lah, warna merah kan. 17 hingga 25. Okey, 17 hingga 25 berapa? Itu antara paling teruk sekali lah. Itu perlu action, immediately action perlu segera. Maknanya kita dah jumpa hazard, terus buat. Tak perlu tunggu-tunggu, terus buat. Sebab boleh berlaku kemalangan bila-bila sahaja. Boleh kalau betul-betul boleh menyebabkan kematian, betul-betul boleh menyebabkan, tengok pada kadar risk lah. Risk kalau daripada 17 hingga 25 boleh menyebabkan kita kena buat action immediately. Itu daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.